Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila kafatil anbiya'i wal mursalin. Thumma ila ruhil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته ومنهجه إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب اهدني بالخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واعنا على الصلاه والصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم امين. Ashabul fadilah, tuan-tuan, pegawai dan ahli jatan kuasa masjid, ashabul fadilah dan tuan guru, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita datang bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita dan kehadiran kita dimarahkan masjid dan juga rumah Allah ini akan melimpahkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dikasihi Allah sekalian, kita menyambung berbicara kita dalam surah Al-Haqqah. Selama kita selesai membicarakan surah yang agak panjang lebar yang kita bincangkan sejak sekian lama, tuan-tuan, yaitu surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Jadi malam ini kita masuk kepada surah Al-Haqqah. Jadi surah ini tuan-tuan merupakan surah Makkiyah yang mengandungi 50 ayat. Jumlah ayatnya ada 50. Dinamakan dengan surah Al-Haqqah ini tuan-tuan. Yaitu maksud surah Al-Haqqah hari yang pasti berlaku. Karena yang dimulakan dengan pertanyaan tentang Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah. Jadi disebutkan kenapa didahulukan dengan surah ataupun ayat Al-Haqqah, hari yang pasti berlaku. Berdua untuk menimbulkan kehebatan dan juga mencetuskan rasa takut dan juga tentang peristiwa yang menurunkan. Inilah tarik perhatian manusia ini, tuan-tuan, supaya ada rasa ketakutan dan kebimbangan dengan hari yang pasti akan berlaku. Maka Al-Haqqah, tuan-tuan, adalah salah satu daripada nama kiamat. Nama kiamat ni ada Al-Qari'ah, Al-Haqqah, As-Sakhah, At-Tammatul Kubra, dan As-Sa'ah, itu semua makna hari-hari kiamat. Dan dinamakan demikian
Kerana pada hari tersebut terlaksana segala janji baik dan buruk yang telah dijanjikan. Jadi bila berlaku kiamat tuan-tuan, maka akan terbuktilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dan manusia ini. Siapakah yang paling baik di kalangan manusia dan siapakah yang paling buruk amalannya. Maka disitulah akan berlaku pembalasan dan juga penghakiman daripada Allah SWT berdasarkan kepada amalan-amalan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh manusia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka sesiapa yang melakukan dan melaksanakan kebaikan, walaupun kecil kebaikan yang dia buat, maka dia akan menerima pembalasan ganjaran kebaikan itu. Begitu juga orang yang melakukan kejahatan, kemungkaran dan kemaksiatan, walaupun kecil kejahatan dan kemaksiatan yang dia lakukan, maka dia juga pasti akan melihat pembalasan dengan perbuatan jahat dan mungkar yang dia lakukan. Jadi maknanya segala janji Allah SWT akan terlaksana pada hari tersebut. Maka tuan-tuan, Allah membesarkan dan menganggap serius perkara kiamat ini dengan cara Allah menampilkan soalan dikemukakan persoalan dan pertanyaan mengenai dengan hari tersebut. Malah kerana Al-Haqqah adalah salah satu hari yang pasti berlaku kedatangannya, tidak boleh diragukan sama sekali. Hari itu tetap akan berlaku. An-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dalam ayat yang lain Allah sebut bahawa saat kehancuran dan kebinasaan alam ini pasti akan berlaku. Dan pada waktu itu Allah akan membangkitkan segala apa perkara yang ada dalam kubur, yang disemadikan, yang dikebumikan dalam kubur, semua akan keluar balik. Apabila berlakunya kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi ini digoncang, digemparkan dengan sehebat-hebatnya, maka akan keluarlah apa yang ada dalam perut bumi itu. Wa alqat ma biha wa takhallat. Maka keluar semua apa yang dalam perut bumi dan perut bumi pada waktu itu jadi kosong. Gitu tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimani wa rahimakumullah. Baik tuan-tuan, itu mukadimah kepada surah ini. Nama surah ini. Yang kedua tuan-tuan ialah apa kaitan surah ini dengan surah yang sebelum daripada itu? Surah sebelum daripada ini surah Nur, surah Al-Qalam, tuan-tuan. Al-Qalam yang bermula dengan Nun wal qalami wa ma yastur. Apa kaitan dia tuan-tuan? Dia ada dua kaitan antara surah Al-Qalam dengan surah Al-Haqqah ini. Iaitu yang pertama tuan-tuan, terdapat dalam surah Al-Qalam ataupun surah Nur ini sebutan tentang hari kiamat. Dalam surah Al-Qalam itu juga telah disebut berkenaan dengan hari kiamat secara umum oleh Allah SWT, iaitu pada ayat yauma yakshafu 'an saq, hari di mana betis kedahsyatan huru-hara kiamat itu dibedahkan. Maksudnya berikutan itu dengan surah ini Allah SWT menerangkan lebih lanjut kita tentang kiamat dan keadaannya yang amat dahsyat lagi menakutkan. Kiamat itu sesuatu yang menggemparkan, yang menakutkan dan dicerita dengan lebih dahsyat melalui firman Allah SWT melalui surah Al-Haqqah. Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Itu kaitan dia. Surah Al-Qalam Allah sebut dahulu. Main surah Al-Haqqah Allah nak sebut secara lebih terperinci. Baik.
Yang kedua ya tuan-tuan, dalam surah sebelum daripada ini, yaitu Allah SWT mengancam, memberi satu tahzir dan inzar, dan menjanjikan hukuman keras kepada siapa yang mendustakan Al-Quran. Dalam surah apa? Surah Al-Qalam yang dah kita tadabburkan sebelum daripada ini. Maka dalam ayat apa yang Allah sebut, "Wadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis." Maka sampaikanlah kepada aku. Maka serahkanlah kepada aku, wahai Muhammad, menghadapi orang yang mendustakan keterangan Al-Quran itu. Wadharni, wahai Muhammad, ambilkan ke aku, ambil ke aku golongan ini. Golongan siapa tuan? Golongan mana? Golongan yang mendustakan Al-Quranul Karim. Itu dalam surah Al-Qalam tuan-tuan. Manakala dalam surah Al-Haqqah Allah sebut tentang keadaan umat yang terdahulu yang mendustakan para Rasul alaihi wassalam. Mereka ini hidup dan percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul mereka, dan risiko perbuatan itu yaitu risiko daripada perbuatan jahat mereka yang tidak diterima oleh Allah SWT. Tujuannya ialah untuk memberi peringatan, tegangan dan pengiktibaran kepada umat masa kini. Dia ada kaitan dengan surah Al-Qalam dengan surah Al-Haqqah ini. Baiklah tuan-tuan, itu kaitan antara surah Al-Haqqah dengan surah Al-Qalam yang surah yang sebelum daripada itu. Baik. Jadi kita teruskan dengan penafsiran dan juga uraian yang lebih lanjut berkenaan dengan ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Haqqah ini. Jadi 12 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat 12 tuan-tuan, Allah nak cerita tentang kehaibatan dan kebenaran hari kiamat. Betul adanya kiamat, betul adanya hari kebinasaan, hari kehancuran semua alam ni. Serta kemusnahan orang-orang yang mendustakan. Dan Allah nak cerita bagaimana manusia yang tak yakin dengan kiamat, mereka ni tetap akan binasa, tetap akan mati, dan tetap akan dikembalikan kepada Allah SWT. Ini ayat pertama sampai ayat 12. Baik tuan-tuan. Firman Allah SWT, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Samud fa uhliku bil qariyah, wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Jadi Allah sebut ayat yang pertama ni Al-Haqqah. Allah kata tentang Al-Haqqah, hari kiamat. Hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Haqqah. Tahukah kamu berkenaan dengan hari kiamat? Ini persoalan dia tuan-tuan. Yang Allah sebut dalam ayat ini 3 perkara. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Baik tuan-tuan. Kita lihat pada ayat ni, ayat dalam surah Al-Haqqah ini tuan-tuan, yang dalam juzuk yang ke-27. Juzuk ke-29 tuan-tuan. Juzuk 29 iaitu susunan ayatnya duduk dalam
susunan nombor 69. Maknanya surah yang ke-69. Surah yang ke-69 Allah sebut Al-Haqqah, saat yang berlaku itu. Maknanya kiamat lalu. Mal-Haqqah, apakah sifat dan juga keadaan saat yang berlaku itu. Wa ma adraka mal-Haqqah, dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan yang tetap berlaku itu. Tuan-tuan, jadi ada 3 perkara situ yang Allah sebutkan dalam ayat ni berkenaan dengan Al-Haqqah. Maka apa yang nak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dalam bermukadimah kepada 3 ayat pertama dalam surah Al-Haqqah. Jadi apabila Allah memulakan surah Al-Haqqah ini dengan apa, dengan menampilkan penghargaan, keprihatinan dan penekanan tentang dahsyatnya hari kiamat itu. Ini Allah nak cerita tentang kegemparan dan juga kedahsyatan hari kiamat. Bila Allah berfirman hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Baik, rencana. Jadi ada 3 perkara di situ. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Al-Haqqah bermaksud hari kiamat. Dia dinamakan demikian kerana semua perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikotakan pada hari tersebut. Apa yang Allah sebut dalam Quran ni, tuan-tuan, berkenaan dengan kiamat, maka apabila berlakunya hari Al-Haqqah itu, semua perkara apa yang berlaku yang disebut sebagai Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, Yaumul Hisab, adanya mizan, adanya apa lagi, perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hitungan amal, semua itu berlaku pada hari itu. Dikotakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, dan kebahagiaan akan dan apa ni, kedatangannya pasti berlaku. Dia tu maksudnya tetap akan berlaku. Tak ada siapa boleh dinafi, tak ada siapa boleh dibantah tentang berlakunya kiamat. Tuan-tuan, tanpa ada keraguan, la raiba fiha. Sebab tu dia dinamakan hari yang masih berlaku. Kerana pada hakikat kebenaran segala perkara akan tersenah pada hari tersebut. Surah At-Tariq, tuan-tuan. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir. Maksudnya apa? Allah SWT Maha berkuasa untuk membangkitkan kamu semula daripada alam kubur dan hidupkan kamu semula di alam akhirat. Di mana hari itu Yaumul Tubla as-Sara'ir, didedahkan semua rahsia-rahsia apa yang selama ini manusia sembunyikan daripada pengetahuan sesama manusia. Apa yang selama ini manusia menyelinap ataupun apa, menyembunyikan sesuatu daripada perkara daripada manusia, maka hari itu kena dedah hari. Tuan-tuan, dunia ni dia tipu sana, dia tipu sini, contoh. Dia buat benda maksiat, manusia tak tahu. Orang tak tahu. Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Padahal hari itu tuan, tak ada siapa boleh duduk sembunyi daripada siapa.
Tak bolehlah tuan-tuan. Yang betul-betul asal semua rahsia didedahkan. Yang anda buat selama ni, benda baik ke, benda jahat ke, yang ma'ruf ke, yang mungkar ke, semua akan dedah. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada saat itu manusia sudah tidak punya kekuatan dan juga pertolongan. Habis semua duit ringgit tak ada, lagi apa lagi, pengaruh tak ada, harta kekayaan tak ada, pangkat jawatan tak ada, habis tak ada, habis. Itu kuat kan. Wala nasir, dan tak ada siapa pun yang nak boleh bantu dia untuk nak selamatkan dia daripada azab Allah SWT. Kiranya dia dikenakan azab, dia dikenakan dengan siksaan daripada Allah SWT. Tak ada siapa boleh bantu dia. Ini yang dikatakan al-haqqah itu juga. Jadi surah ini tuan-tuan menceritakan tentang hari kiamat dan kepastiannya yang apa? Yang tidak dapat dielakkan lagi. Tetap akan berlaku tuan-tuan. Jadi tak ada siapa yang boleh ingkar, tak boleh nak nafikan bahawa pasti berlakunya kiamat. Baik tuan-tuan. Baik itu Allah sebut dengan apa? Al-Haqqah, saat yang tetap pasti berlaku. Mal-Haqqah, apakah dia sifat dan keadaan yang tetap berlaku itu? Wa ma adraka mal-Haqqah, dan apa jalannya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang sifat dan keadaan berkenaan dengan kiamat itu, maksud saat hari kiamat itu. Maka tuan-tuan, pada hari kiamat akan dikotakan semua janji baik dan janji buruk yang telah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini pasti berlaku. Baik. Dan telah pun ditetapkan kedatangannya. Jadi apa keadaan dan gambaran yang akan berlaku pada hari tersebut, tuan-tuan? Maka ayat 1, 2 dan 3 ni Allah nyatakan yang pertama sekali al-haqqah, hari yang pasti berlaku yang namanya kiamat tanpa sebarang keraguan. Bukti apa tuan-tuan? Membuktikan bahawa janji Allah itu benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah SWT tidak memungkiri janji-janji. Bahawa Allah akan tetapkan segala hukuman tindakannya berdasarkan kepada apa yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh makhluk yang punya hidup di dunia. Semua akan diadili oleh Allah SWT dengan segala keadilan, tanpa ada sebarang kezaliman, tanpa ada penghinayaan. Kenapa? Bagi Allah SWT tuan-tuan, lillahil wahidil qahhar, limanil mulkul yaum, hari itu siapa yang jadi pemerintah, pemimpin? Jawapannya hanya Allah SWT yang maha yang maha esa lagi maha gagah perkasa. Wal amru yawma idzin lillah, semua urusan hari itu balik ke Allah belakang. Jadi manusia hilang segala kekuatan, hilang segala keupayaan dan kekuasaan daripada menentukan sesuatu hukuman. Akhirat semua balik kepada Allah. Allah yang menjadi hakim di mahkamah qadhi Rabbul Jalil. Ini yang kata al-haqqah ini. Yang kedua, mal-haqqah. Apakah yang dikatakan kiamat? Dan bagaimana sifat kiamat itu? Keadaan saat berlaku kiamat itu. Ayat ini tuan-tuan satu bentuk pertanyaan, untuk nak tarik perhatian para pembaca ataupun para pendengar. Seolah-olah tuan-tuan Allah mengajukan satu persoalan
untuk menekankan kepada manusia berkenaan dengan dahsyatnya hari kiamat, di mana manusia tidak dapat menggambarkan sepenuhnya keadaan dan kedahsyatan tersebut. Manusia tak boleh fikir tentang yang kata dahsyatnya dan hebatnya hari kiamat ni. Itu sebab tu dia ditanyakan malhaqah. Malhaqah maksudnya apakah dia sifat dan keadaan yang tetap akan berlaku kiamat. Maka ayat yang ketiga, wa ma adraka malhaqah. Yang ketiga pula tuan-tuan, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang berlaku, iaitu saat kiamat lah. Jadi Allah gunakan apa? Wa ma adraka. Rasa tu perasa. Wa ma adraka itu nak tunjukkan bahawa manusia tak dapat faham, tak dapat mengerti realiti hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Kalau dia tak mampu nak faham itu, ia adalah peristiwa yang luar daripada jangkauan pemikiran manusia. Yang kita kiamat penuh dengan kedahsyatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mana yang kita tengok di dunia hari itu kan tidak sama dengan kiamat yang pasti akan berlaku. Kita pernah tengok tanah runtuh, gempa bumi lagi baik. Apa tu? Tsunami. Lepas tu gempa bumi yang dahsyat berlaku. Sama tak dengan kiamat pasti akan berlaku? Tak sama. Mana ada berlaku dalam dunia ni? Tu antara perkara yang Allah nak tunjukkan ciri-ciri kehancuran, kebinasaan. Tapi kiamat lebih dahsyat dengan tsunami. Tsunami itu pun dahsyat lah tuan-tuan. Ratusan ribu manusia mati. Peristiwa apa lagi? Apa ni? Gempa bumi yang dahsyat. Semua itu berbeza dengan apa yang berlaku di hari kiamat. Itu manusia dah tengoklah waktu hidup ni. Kedahsyatan itu turun, masya-Allah, dahsyat. Hebat betul. Banjir besar, masya-Allah. Tapi dia tak sama dengan apa yang berlaku kepada hari kiamat. Kenapa? Kiamat ni luar daripada jangkauan pemikiran manusia, penuh dengan kedahsyatan yang tak pernah berlaku sebelum ini. Maka ibrahnya tuan-tuan daripada ayat-ayat ini. 3 ayat yang pertama ni. Dan al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kepastian hari kiamat yang pertama. Maksudnya hari kiamat ni tak ada keraguan. Tidak ada penafian bahawa kiamat pasti akan berlaku yang tetap dijanjikan oleh Allah SWT sampai masa berlaku kiamat. Yang kedua ialah hari pembuktian. Hari kiamat akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang dusta. Tak ada siapa dah boleh duk letor, duk tak boleh, duk tipu, duk bohong, duk scam sana sini, tak boleh. Allah yang tentukan siapa yang betul, siapa yang benar. Waktu dalam soal keimanan kita kepada Allah SWT, tuan-tuan, dia ada ujian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dan menyangka bahawa dengan dia mengungkapkan amanna, kami beriman padamu ya Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji, belum diubah dengan iman kepada Allah SWT. Apakah manusia sangka dengan disebut ya Allah kami beriman denganmu ya Allah, amanna billah, sedangkan mereka belum diuji dengan iman tersebut. Maka Allah sebut walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sesungguhnya Allah SWT
telah menguji orang-orang yang sebelum daripada kamu. Maka terbuktilah di hadapan Allah siapakah yang benar dalam pengakuan imannya dan siapakah yang dusta, yang bohong dalam pengakuan. Semua yang dalam pengetahuan dan dalam ilmu Allah SWT. Maka pembuktian betul benar ini kiamat berlaku di hari kiamat, hari di mana Allah SWT mengadili manusia, menghukumi manusia dengan sebenar-benarnya. Dan tidak berlaku kezaliman, penginayaan dan pengkhianatan terhadap sesiapa. Maha adilnya Allah SWT. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan, kehebatan dan kengerian hari kiamat. Allah menekankan bahawa kiamat satu yang amat dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, kata Allah. Sesungguhnya goncangan dan gempaan hari kiamat itu sesuatu yang teramat dahsyat. No? Dan manusia tidak dapat membayangkan keadaannya dengan tepat. Dia bayang macam mana tsunami, dia bayang macam mana gempa bumi, dia bayang macam mana meletupnya gunung berapi, tak sama. Kita tengok dunia ni dahsyat dah, tapi tak sama tempat. Gitu. Yang ketiga, peringatan pada manusia. Yang keempat, manusia harus ambil iktibar dan bersiap sedia dengan amal soleh sebelum berlakunya hari kiamat. Jadi nak peringat pada kita yang masih hidup di dunia ni untuk bersiap siaga, untuk berhati-hati dalam melaksanakan satu perkara. Maknanya fastabiqul khairat. Ambil kira soal halal haram, dosa pahala, ma'ruf dan munkar, hak dan batil, syurga dan neraka. Maka fastabiqul khairat. Kamu kena berlumba-lumba dan berkejar-kejar untuk buat benda baik, benda yang membawa kepada amal soleh gitu. Jadi tuan-tuan, sambungan kepada surah ni akan sebut berkenaan dengan contoh umat yang terdahulu. Umat yang dulu sebelum ni kaum Ad, kaum Samud yang jadi peringatan pada semua. Jadi ayat selepas pada itulah, iaitu ayat yang keempat, yang kelima dan seterusnya lah sampai ayat 12. Apa yang kita baca tadi awal tadi ni, wa amma 'adu fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Fa amma samud fa uhliku bil taghyah. Allah sebut ni contoh kaum Samud dan kaum Ad, Allah musnahkan, yang dustakan hari kiamat. Maka adapun kaum Samud, Allah binasakan dengan ledakan keras yang luar biasa, tuan-tuan. Kadzabat Samud wa 'adu bil qari'ah. Dua-dua kaum ini mereka menakutkan kiamat. Maka mereka kena azab yang dahsyat, tuan-tuan. Yang tu kita akan bicarakan selepas daripada ini, iaitu selepas Hari Raya nanti, insya-Allah. Sekadar itu dulu perkongsian ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan kemanfaatan kepada kita bersama. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-salati was-siyami wal qiyam ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin وانصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وزمان من مشارق الأرض إلى مغاربها وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله جل الجلال والإكرام اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.